خير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang untuk membaca kitab ini yang bertajuk Maqasidu As-Shaum karya Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam. Okey. Kitab ini dia bukan kitab, dia adalah kutayyib. Dalam bahasa Arab kita akan membezakan di antara dua perkataan. Kitab ialah kitab atau buku yang biasa, yang boleh tebal sikit, yang muka surat dia besar, kita panggil dia kitab. Lagi satu kita panggil dia kutayyib. Kutayyib itu lagi kecil, boleh kata A5 atau yang lagi kecil pada A4. Okey, dia kecil, dan kitab ini dia tak tebal. Dia konten dia sikit, dan subhanallah semua perkataan atau semua konten dia yang berada dekat, semua isi dia yang ada dekat dalamnya, oh subhanallah, satu perkataan sangat bernilai. Masa yang saya baca dia, saya prepare, saya kata oh subhanallah, Al-Imam ni Al-Izz bin Abdul Salam, dia pilih perkataannya dengan cara yang sangat profesional. So kadang-kadang saya teringat satu student saya, dia kata kadang-kadang kita apa yang cakap dekat waktu pagi, kita datang ke waktu malam dah lari dah beza dah. Tapi masya-Allah ni Al-Izz bin Abdul Salam, walaupun dia pada tahun 660, apa yang dia cakap pada zaman itu dia masih sambung sampai zaman kita sekarang. Kalau kita dapat atau jumpa kitab ini, maknanya dia ada satu rahsia di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala simpan kitab dia sampai sekarang. Al-Mughul wa Tatar, masa mereka datang, mereka lalu sampai dekat Baghdad, mereka nak lalu river itu, nak lalu sungai, tak jumpa jambatan. So mereka masuk ke dalam perpustakaan, bawa semua buku, letak dia dekat sana, dan mereka lalu. So maknanya buku-buku yang ada simpan dekat sana, dia buku yang bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi dengan sungai, dan sungai Dijlah atau Al-Furat hari itu dia dah tukar warna dia selama 1 bulan. So semua dawat dia pergi dengan air. Kenapa? Tak ada manfaat. Dan lagi satu, masa yang kita baca sejarah Al-Imam Al-Bukhari, sejarah Al-Imam Ali ibn Al-Madini dan tokoh-tokoh ulama kita, dia kata masa yang duduk dekat majlis, di dalam majlis dia ada 70 muballigh. 70 muballigh. Apa makna muballigh? Muballigh itu maksudnya orang yang dia akan berdiri di antara satu jemaah dan dia dengar daripada imam apa yang dia cakap dekat depan. So dia dengar apa dia cakap, lepas tu dia berpaling dan dia akan sampaikan. Itu maksud muballigh. Dia akan sampaikan apa yang dia dengar kepada yang belakang dia. Yang dekat belakang dia, dia sampai kepada yang belakang. Macam tu. So maknanya antara syekh tu bukan yang depan dia sahaja, tak, depan, tepi dan belakang. Dia dekat tengah. Macam tu. Tapi muka dia ke arah kiblat. Okay? So dia kata ada di antara dia 70. Maknanya berapa ramai? Dia kata setiap muballigh dia akan sampaikan kepada 1000 orang. 1000 orang, bukan orang sebenarnya. 1000 penuntut ilmu. Allahu Akbar. Maknanya ada 70,000 penuntut ilmu yang mereka duduk depan Imam Al-Bukhari. Tapi terakhir sekali, masa yang kita nak meriwayatkan Sahih Imam Bukhari, berapa ramai kita akan jumpa? Kita akan jumpa macam Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Dimashqi. Kita akan jumpa beberapa orang, beberapa anak murid dia, atau Imam Muslim anak murid dia. Itu dia. So daripada 70,000 kita jumpa 2-3 sahaja. Oh subhanallah. Maknanya berapa ramai yang mereka duduk antara Imam Al-Bukhari yang niat mereka bukan kerana Allah. Ma kana lillahi yabqa. Tengok, ni perkataan Al-Imam Malik. Dia cakap dia pada zaman dahulu, daripada kurun yang kedua. Okey, dia kata apa yang kerana Allah dia akan tinggal. Ma kana lillahi yabqa.
Wa ma kana li ghairi, ni orang yang lain dia sambung, dia kata wa ma kana li ghairihi yafna, dan apa yang selain pada Allah SWT dia akan fana, dia tak tinggal. So cuba masa yang kita nak pergi dekat mana-mana, itu dia sangat penting. Nak pergi majlis yang ada dekat sini, majlis atau kelas yang dekat kuliah, atau mana-mana kita nak pergi, okey, tanya diri. Solat tarawih sekarang, setiap malam semua orang dia pergi solat tarawih. Okey, kerana pergi solat tarawih, sebab apa? Atas tujuan apa? Tanya diri sendiri sebelum keluar. Kalau jawapan dia benar, baru buat. Kalau dia macam ada riya, syirik, ada apa-apa yang selain pada Allah SWT, jangan pergi. Lebih baik kalau tak pergi. Kenapa? Sebab Allah akan menghisab. Cuma ni kalau kita duduk dekat rumah tak buatkan amalan itu, Allah tak tanya. Wa man nuqishal hisab udzib, dan sesiapa Allah bincang hisab dengan dia, mesti dia akan dapat azab. Kenapa? Sebab tak boleh kalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita akan bincang Allah Subhanahu Wa Taala dan terakhir kita menang, Allah kalah. So terakhir sekali tak kena azab. Tak boleh. Man nuqishal hisab udzib, ini kaedah. So cuba macam mana kita nak menjauhi daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada hari akhirat, ni mukaddimah macam apa nama itu, ganas. Sebab pada hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan mulakan neraka dengan siapa? Orang Yahudi? Ni Benyamin Netanyahu ke? Atau orang Nasrani? Siapa? Allah tak mulakan neraka dengan orang kafir. Dalam masa yang sama tak mulakan dia dengan ummah Islam. Tengok, saya kata ummah Islam, orang awam maksudnya. Allah akan mulakan neraka dengan alim, orang ulama. Orang yang pertama, dia akan cicit neraka dengan dia. Dia belum pakai lagi. Tahu masa yang kita zaman dahulu, mereka tak ada yang apa nama itu, yang dia untuk api. Kalau orang yang pemerokok, apa panggil dia? Lighter. Kalau zaman dahulu mereka ada kibrit, tahu? Kibrit ada satu kayu kan, dan dia yang macam ni, dia akan cik. Macam sama yang orang ulama, dia akan mula macam tu. Wow, sangat bahaya. Neraka belum mula lagi, dia akan mencuci dia, letak dia dekat dalam, baru dia terbakar. Ulama. Yang kedua, orang yang infak fi sabilillah. Yang tiga, syahid fi sabilillah. 3 orang ini dia akan mula. Orang yang lain selamat. So, cuba kalau kita boleh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ilmu kita akan tinggal, akan bermanfaat. Dalam masa yang sama dia akan tinggal dekat orang yang lain. Kalau tak ada, nanti hilang. Tak sambung. Wallah alam. Kitab ini sebenarnya kelebihan dia ialah kita baca dia pada bulan Ramadan. So maknanya puasa ni yang kita semua berusaha dengan haus, berusaha dengan lapar dan sebagainya. Okey, apa faedahnya? Ni dia kata maqasid, apa maksudnya? Apa rahsia yang ada di belakang dia? Sebab ramai orang dia nampak yang zahir dia sahaja. Okey? Tapi apa hakikatnya, apa rahsia, apa maksud yang dekat belakang, kita nak belajar daripada kitab ini. InsyaAllah kita akan dapat dia biiznillah. Okey, ni maqasidus saum. Saum atau siam sama. Saum atau siam sama, tetapi bezanya kalau asal alif itu, sebab imbuhan atau boleh kata root bagi perkataan itu daripada sama, sad alif mim, alif mim. So kalau kita nak sama yasumu atau sama yasimu, kalau sama yasumu dia akan jadi saum, macam yang ada dekat sini. Ialah Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, dia pilih dia. Dan ya ustazah, semalam ada, hari ini juga. Masya Allah, rajinlah. Kerajinan itu dari mana? Bagi saya sikit. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sama yasimu jadi siyam. Okey. Ni kalau kita kata asal alif adalah waw atau ya. Tetapi ada satu pandangan dalam bahasa Arab, dia kata bukan. Dua-duanya asalnya adalah waw sahaja. Sebab kalau kita tengok pada fi'al mudhari', dia adalah yasumu sahaja.
Kita tak ada sama yasimu, dia pelik macam tak ada atau kurang pakai. So dalam bahasa Arab kita ada yang masyhur, yang pakai dia banyak, dan ada yang kurang punya. So yang masyhur sama yasumu, yang sama yasimu dia kurang. Dia kata bukan, yang siyam ni dia datang daripada i'lal wa ibdal. I'lal wa ibdal. So maknanya waw itu dia tertukar dan dia jadi ya. Kenapa ya? Sebab dia lagi senang untuk sad yang sebelum dia. Kita kata si kan, siyam. So kalau kita nak kata siwam, susah untuk sebutkan dia daripada bawah ke waw. Tapi kalau daripada bawah ke ya lagi senang. Itu kita kata siyam. Untuk bacaan dia sahaja, okey, di atas lidah. Okey, ini untuk tajuk kitab ini Maqasidus Shaum. Al-Imam saya panggil dia imam. Kenapa? Nanti saya akan menceritakan tentang sejarah Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam. Al-Imam ini dia daripada mula-mula dia ada bagi tahu kita, dia dah membahagi kitab ini kepada 10 fasal rasanya. 10 fasal. Setiap fasal dia berkait dengan satu perkara yang berkait dengan saum atau siyam. Okey. Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam dia telah berada di dalam hidup pada tahun akhir kurun yang ke-6 mula-mula atau sampai ke tengah kurun yang ke-7. Boleh kata 574 macam tu, dan wafatnya pada 660. Okey, umur dia dalam 80 tahun, 82 macam tu umur dia. Okey, dia lahir dekat Damsyik atau dia daripada Morocco, Maghribi. Dia yang berhijrah daripada Maghribi ke Damsyik dan dia duduk dekat Damsyik. Dan selalu adat orang Morocco atau orang Maghribi, dia berhijrah dari sana dan dia suka duduk dekat Damsyik. Okey, kalau dekat zaman kita ada Syekh Muhammad Ja'far Al-Kittani. Muhammad Ja'far Al-Kittani. Dia yang berhijrah dan dia duduk dekat Damsyik. Anak dia yang bernama Abul Huda Al-Yaqubi, dia masih ada di dalam hidup sekarang. Duduk dekat Europe, tak tahu mana. London ke atau Paris ke. Okey, rasanya London. Dia Abul Huda Al-Yaqubi ini, dia lahir dekat Damsyik, membesar dekat Damsyik. Kalau kita nak membezakan di antara karakter dia dan karakter ayah dia lain. Okey, sebab tempat yang kita membesar dekat sana dia akan beri kesan kepada kita. Okey. So Izzuddin ataupun nama dia Abdul Aziz Ibnu Abdus Salam As-Sulami. Nama dia macam tu. Al-Imam Izzuddin dia membesar dekat Damsyik, menuntut ilmu dekat Damsyik, dan dia mula mengajar atau bagi ilmu dia dekat Al-Jami'ul Umawi atau Al-Masjidul Umawi. Dekat Al-Masjidul Umawi dia mempunyai satu zawiyah yang nama dia Zawiyatul Ghazali. Okay, dia duduk dekat sana dan dia ajar semua ilmu agama, fiqh, hadis, semua. Tetapi mazhab dia sebenarnya mazhab Imam Syafi'i. Adakah Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam, sebab dalam mazhab Imam Syafi'i kita mempunyai 5 tabaqah, 5 peringkat. Okay, peringkat yang pertama Al-Imam Syafi'i, yang kedua Ashabul Wujuh, yang ketiga Murajjihu Al-Fatwa, yang keempat Al-Muttabi'un, yang kelima Al-Muqallidun. Okay, kita ada 5 tabaqah. Kalau Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia berada dekat tabaqah yang keempat atau yang kelima. Kalau Al-Imam Nawawi tabaqah yang ketiga. Okey. Kalau kita nak Imam Nawawi dia pada zaman yang dekat-dekat pada Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam. Okey. Sebab wafat Al-Imam Nawawi bila? Tahun berapa Imam Nawawi? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Dia dalam 700. Mula-mula 710, 720 macam tu. So dia ada dapat sikit daripada zaman Al-Imam Izz bin Abdul Salam. Tapi sebenarnya dia selepas dia. Dia selepas Al-Izz bin Abdul Salam. Adakah dia jumpa? Dia tak jumpa. Okay. So sekarang kalau Al-Imam Nawawi pada tabaqah yang ketiga, maknanya Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam dia pada tabaqah yang kedua atau yang ketiga. Tapi tak boleh jadi tabaqah yang ketiga sebab tabaqah yang ketiga Murajjihu Al-Fatwa.
yang dia akan buat tarjih di dalam mazhab Imam Syafi'i. So di sini Al-Imam Al-Aziz Abdul Salam, mazhab dia Syafi'i, Syafi'i untuk fatwa. Kalau dia nak menfatwa, dia akan pakai mazhab Imam Syafi'i. Tetapi untuk diri dia, di dalam diri dia, dia akan buat ijtihad. Sebenarnya dia dah sampai dekat satu rutbah atau satu peringkat, ialah dia mujtahid. Dia boleh buat ijtihad sendiri dan dia boleh ikut dalil yang dia nampak dia adalah kuat. Okey, ini Al-Imam Al-Aziz Abdul Salam. Baik. Imam Al-Aziz Abdul Salam dia mempunyai 3 laqab atau 3, apa ni kita nak kata laqab, Syekh Umar? Laqab gelaran. Okey, dia mempunyai 3 gelaran. Gelaran yang pertama kita panggil dia Sultanul Ulama, macam yang dia tulis dekat sini, Sultanul Ulama. Dan sebenarnya setiap laqab dia mempunyai satu cerita. Okay, nanti saya akan menceritakan tentang 3 laqab tu. Yang pertama Sultanul Ulama, yang kedua Qadil Qudah. Qadi Al-Qudah. Laqab yang ketiga Ba'i'ul Muluk. Ba'i'ul Muluk. Okey, yang pertama ialah Sultanul Ulama. Kenapa dia Sultanul Ulama? Dia kata masa yang Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam berada di antara ulama-ulama yang lain, semua ulama yang lain mereka rasa macam mulia, atau sultan-sultan atau khalifah-khalifah pada zaman itu mereka memuliakan ulama, bukan kerana mereka tetapi kerana al-imam atau ini sultan ulama Al-Izz bin Abdul Salam. Itu kenapa mereka kata terakhir sekali dia jadi sultanul ulama. Dia sebenarnya ada satu masalah di antara dia dan Sultan Misr daripada Al-Mamalik, nama dia As-Salih Ayyub. Ada masalah di antara Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam dengan As-Salih Ayyub. So terakhir sekali dia kata fatwa dia macam ni. Dia kata saya tak mahu. Dia kata kalau macam tu okey saya tinggal. Dia bawa semua barang dia, semua ahli keluarga dia naik keldai dan dia keluar daripada Kairo, daripada Qahirah. Apabila dia sampai dekat, semua orang awam, orang yang mulia, ulama dan masyayikh semua ikut dia. So apabila dia nampak macam ni, dia panggil dia, datanglah balik. So maknanya dia sangat hebat ni Al-Izz bin Abdul Salam. Ni kenapa panggil dia Sultan Ulama. Yang kedua dia Qadil Qudah. Qadil Qudah sebab semua qadi mereka akan merujukkan kepada dia, akan tanya macam mana fatwa ini adalah benar ke tak, ada masalah ke tak. Dan ni bukan bagi satu negara, tetapi dia bagi negara Syam dan Misr. Dua-dua ni mereka akan kembali kepada Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam. Okay? Itu kenapa dia jadi Qadil Qudah, qadi bagi semua qadi-qadi yang lain. Okay? Ni laqab yang kedua. Laqab yang ketiga Ba'i'ul Muluk. Subhanallah, dia jual raja-raja. Kenapa? Sebab pada zaman Ad-Daulah Al-Ayyubiyah, Ad-Daulah Al-Ayyubiyah, ada satu kerajaan yang kita panggil dia Ayyubiyah, yang mereka kembali kepada Ayyub ni. Dia sebenarnya yang Salahuddin Al-Ayyubi tahu. Salahuddin Al-Ayyubi daripada mereka. Tetapi Al-Izz bin Abdul Salam dia selepas zaman Salahuddin Al-Ayyubi. So dia dapat zaman Al-Ayyubiyin dan mula-mula zaman Al-Mamalik. Dia berada dekat zaman itu. Dan sebenarnya zaman Mughal dan Tatar ni selalu ulama kita atau yang pensejarah dia anggapkan zaman ini dia sangat lemah. Mereka panggil dia Asrul Dha'f, zaman yang lemah. Mereka panggil dia macam tu. Kenapa? Sebab dia dapat Mughal, Tatar dan Salibiyin, orang Europe yang mereka datang dan ambil Palestin hari itu. So 3, dia sangat lemah. Tak tahu zaman kita sekarang lagi lemah atau zaman mereka. Okay? Tetapi zaman itu dia mempunyai ulama yang sangat tinggi. Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, Ibn Al-Jawzi, Ibn Taymiyah, ni Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam. Semua ulama yang sekarang kita baca buku-buku mereka pada zaman itu. Al-Imam Al-Zahabi, Ibn Kathir, semua pada zaman itu. Subhanallah. Maknanya zaman itu dia tak lemah sebenarnya.
Walaupun mereka maknanya masa yang mereka namakan dia asrul dha'af atau zamanul dha'af, maksud mereka yang segi atau sudut politik dunia, bukan yang alim ulama. So kita akan, biasanya zaman yang susah dia akan keluarkan ulama yang baik, zaman yang baik dia akan keluarkan ulama yang buruk sebenarnya, yang lemah pun dia. Itu kita faham macam tu. So Al-Imam Al-Izz bin Salam dia dapat dua zaman tu, Zamanul Ayyubin dan Zamanul Al-Mamalik. Masa yang dia berada dekat Zamanul Mamalik, apa kita nak kata, ketua atau khalifah atau sultan, sebab kita ada masalah dengan istilah. Tapi kalau kita katakan sultan pada zaman itu, zaman Al-Izz bin Abdul Salam, dia kata nak menguatkan tentera, tetapi dalam masa yang sama dia tak ada duit. Okey. Dia kumpul apa duit yang dia berada, pergi dekat Turki, yang zaman itu mereka panggil dia Salajiqah. Dia pergi dekat Salajiqah atau Saljuq punya, Bani Saljuq. Dia beli orang Turki, bawa mereka ke negara Mesir untuk menguatkan tentera, menguatkan negara. Dia buat macam, so dia beli mereka. So sebenarnya dia adalah mamluk. Mamluk kalau mufrad, kalau singular, yang jamak mamalik. Dia bawa mereka, mereka dah jadi kuat, mereka dah belajar, dah pandai, sampai mereka jadi minister. Salah satu antara mereka dia jadi naib bagi sultan atau bagi khalifah. Dia naib dia. Subhanallah, dia sangat tinggi mereka. Okay, masa yang khalifah atau sultan daripada Al-Ayyub dia sudah wafat, anak-anak dia, mereka tak bersetuju. So Mamalik itu dia jadi khalifah. Tapi benda ni dia berlaku selepas zaman Al-Izz bin Abdul Salam. Masa yang khalifah tu atau sultan itu dia berada, dia minta, rasanya As-Salih Ayyub sama, khalifah yang sama. Dia kata sekarang dah tak ada duit. Sebab semua duit kerajaan dia dah pergi, dah beli mereka, datang ajar mereka, bagi banyak kelebihan, banyak fasilitas. So sampai habis. So macam mana dia nak sambung? Kalau mereka tak dapat duit yang Al-Mamalik itu, nanti mereka akan tinggal dan balik ke negara asal. Dia nak buat daribah, dia nak buat denda, atau boleh kata cukai bagi semua ahli rakyat, dia akan bayar kepada kerajaan. Al-Imam Al-Izz bin Salam dia kata tak boleh. Tak boleh ambil daripada mereka. Dia kata ni untuk Baitul Mal. Dia kata ya untuk Baitul Mal, tapi atas tujuan diri sendiri, bukan untuk maslahah bagi semua ahli negara. So dia tak terima. So dia pincang, dia kata tak boleh. Dia kata okey, macam mana sekarang? Macam mana nak dapat duit? Dia kata nak dapat duit, dia kata ya. Dia kata orang tu yang mereka sekarang dah jadi minister, dah jadi naib, dah jadi sultan, dah jadi wali, amir, prince dekat satu, atau governor boleh kata dekat zaman kita, yang tu kena jual mereka dulu. Macam mana ni kehebatan mereka hilang? Dia kata tak. Kalau mahu kena jual mereka dulu. Dapat duit daripada mereka, baru kalau tak cukup, kita akan minta daripada ahli rakyat. Subhanallah. Mana mufti-mufti zaman kita sekarang dia buat macam tu? Tak jumpa. So dia terakhir sekali tak ada jalan. Kalau Al-Izz bin Salam, semua alim ulama dia akan ikut dia. Kalau dia pergi dekat alim yang lain, dia tak menfatwa satu fatwa yang selain pada fatwa Al-Izz bin Salam, semua mereka ikut dia. Itu kelebihan kalau ulama kita, mereka macam bersatu. Tapi kalau ada satu yang dia akan terima, dia menfatwa, dia akan lari. Macam tu. Semua sokong Al-Izz bin Salam. Dia sultan sebenarnya. Sultanul ulama. Okay? Dia datang ke pasar, bawa yang wazir-wazir itu, letak mereka dekat sini dan dia panggil. Siapa nak beli orang ni? Mereka naikkan harga. Tahu dia macam mazad alani. Apa ni mazad alani? Siapa yang dia bayar lebih? Apa panggil dia? Apa dia? Bahasa Inggeris? Tak pasti ada satu istilah dalam bahasa Inggeris. Apa dia? Option. Auction. Ya, macam auction. Siapa dia yang bayar lebih? Ahli rakyat, mereka tahu tak mampu nak jual atau nak beli yang minister itu. Mereka naik harga sampai tak ada orang mampu nak beli. So sultan itu dia terpaksa nak beli mereka.
So dia nak selamatkan mereka, nak survive mereka. Kalau dia jangan dihamba kepada orang yang lain, macam mana sekarang? So dia bayar, ambil duit dia letak dia di dalam Baitul Mal. Ya, macam ini cara dia. So terakhir sekali dia jadi Bai'ul Muluk. Okay, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, dia anak murid Al-Izz bin Abdul Salam, dia kata kita tak pernah langsung sepanjang zaman ummah Islam ialah ada satu imam yang kita panggil dia Bai'ul Muluk. Tak ada orang yang lain. Okay? Walaupun ada mungkin satu alim ulama yang lebih hebat pada Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam, tetapi tak ada orang daripada ulama kita yang kita, bukan daripada ulama, daripada semua orang manusia, semua orang Islam, tak ada satu orang yang kita panggil dia Bai'ul Muluk selain pada Al-Izz bin Abdul Salam. Dia yang jual raja-raja. Dapat duit, masukkan dia ke Baitul Mal. Wallah. Okay. Ni sikit tentang Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam. Kalau kita tengok dalam Wikipedia atau dalam Siyar A'lamun Nubala Imam Al-Zahabi, subhanallah, dia tak habis, banyak 40 muka surat dia menceritakan tentang Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam. Okay. Wallahu a'lam. Nah. So kita akan mula. Saya tak tahu macam mana cara nak baca. Sebab kalau kita nak baca dalam bahasa Arab, lepas tu baca terjemahan. Terjemahan itu tak ada. Tak apa, Abang Wadi boleh baca bahasa Inggeris. Okay, di sini sebenarnya ada satu student saya dari Indonesia, dia ada buat terjemahan tapi sikit je, tak banyak. Dia mungkin bab pertama sahaja yang dalam bahasa Melayu. Saya boleh boleh share dengan Syekh Umar. So boleh ikut dia. Dia tengah tulis, tengah terjemahan. Rajin. So yang dalam bahasa Melayu belum habis lagi. Okey, ni link dia Syekh Umar. Ada grup ke? So boleh share link itu dan hantar kepada semua kalau nak ikut yang bahasa Melayu Bunia. Okey, insya-Allah. So kalau bagi saya insya-Allah saya akan cuba baca satu macam fasal yang pertama pendek, baca sepenuhnya, dan saya akan komen sikit dalam bahasa Melayu. Kita sambung. Kita perlukan baca dalam bahasa Arab sebab insya-Allah apa yang saya bersetuju bersama Syekh Umar, kita nak beri ijazah bersanad insya-Allah. So kalau nak dapat ijazah bersanad, kena dengar kitab ini sepenuhnya daripada mula-mula sampai habis. Okey. Ijazah belum sediakan lagi, tapi nanti insya-Allah boleh hantar dalam grup باذنillah. Okey. Baik. Mula-mula saya akan baca ijazah saya dalam kitab ini. Saya meriwayatkan kitab ini secara ijazah ammah, general ijazah. Maksud general ijazah ini maksudnya saya tak baca kepada syekh saya, cumanya syekh saya dia benarkan bagi saya untuk ajar kitab ini. Itu maksud ijazah ammah melalui Syekhuna Syekh Muhammad Muti' Al-Hafidh. Dia masih di dalam hidup. Sesiapa yang dia mampu pergi ke Emirates dah boleh jumpa dia. Isnad dia sangat tinggi. Sekarang dia berusia 86 atau 86 tahun. 86 tahun. So kalau boleh jumpa dia dan istijazah dia, insya-Allah akan dapat isnad yang tinggi. Syekh Muhammad Muti' Al-Hafidh dia meriwayatkan daripada Abdul Muhsin Al-Ustuwani, wa huwa an Muhammad bin Hasan Al-Baytar, وهو عن عبد الغني بن عبد القادر السقطي، وهو عن أحمد بن علي بن عمر المنيني، عن محمد بن أبي المواهب بن عبد الباقي الحنبلي الدمشقي، عن محمد بن علان بن إبراهيم الصديق المكي، وهو عن محمد حجازي بن محمد الوعد القلقشندي المصري، وهو عن نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المصري، عن الحافظ بن حجر، عن البرهان التنوخي، عن الذهبي، عن شرف الدين الدمياطي، عن العز بن عبد السلام. Okey, dalam isnad ini kita ada nampak di antara Imam Al-Izz bin Abdul Salam dan Imam Al-Zahabi ada satu wasitah sahaja. Ada satu wasitah. Imam Al-Zahabi dia jumpa anak murid Al-Izz bin Abdul Salam. Okey. Nah, so kalau kadang-kadang Al-Imam Al-Zahabi di dalam Siyar A'lamun Nubala, dia akan bawa satu riwayat, dia akan
bagi sejarah satu alim ulama, dan terakhir sekali akan sebutkan beberapa hadis. Okey, dengan isnad yang muttasil, daripada dia sampai imam tu, sampai Rasulullah. Okey, so mana di antara dia dan Imam Al-Aziz Al-Salam ada seorang sahaja. Okey, nah. Okey, kita akan mula bacaan kitab ini. Qala bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم السيد الفاضل مفتي المسلمين بقية السلف الصالح عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي حفظه الله وأبقاه ورضي عنه وأرضاه بمنه وكرمه. Ini mukaddimah dia, mukaddimah kitab ini. Tetapi sebenarnya mukaddimah ini bukan daripada Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam. Okey, Imam Al-Izz bin Abdul Salam dia kata Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima, sahaja sampai sini. Yang seterusnya qala Syekh, ini daripada orang yang menulis kitab ini. So, zaman dahulu mereka kalau nak nasakh atau dia nak copying satu buku, dia akan beri kepada satu orang penulis, dia akan menuliskan dia. Okey, dia akan menulis sepenuhnya daripada mula-mula sampai habis. Dia jadi manuskrip sebenarnya. So sebelum dia mula dengan Kitabus Saum, dia tulis mukadimah ni. Qala Syekhul Faqihul Imamul Alim. Itu. So ini daripada orang yang menulis, bukan daripada mana Imam Al-Azhar dia akan memujikan diri macam ni. Kan? Ni satu. Yang kedua, saya terjumpa satu manuskrip yang menulis dia adalah satu perempuan, satu orang wanita. Dia kata dekat hujung manuskrip itu dia tulis, kalau kamu ada jumpa satu kesalahan, maafkan saya, sebab saya menulis dengan tangan kanan dan tangan kiri dia adalah tak untuk anak dia tidur. Apa dia? Menggerakkan tangan kiri untuk anak dia tidur. Macam tu. Semana dia buat tu dalam masa dia tulis. Oh subhanallah. Perempuan yang tapi dia perlukan duit. So dia terpaksa nak bagi anak dia tidur, dalam masa yang sama dia menulis manuskrip sampai habis. Oh subhanallah. Perempuan. Siapa yang dia tahu? Dia tak ada, tapi Allah tahu. Sebab di dalam agama kita, atau ni hukum fiqhi, kalau seorang dia ajar ilmu, dalam masa yang sama dia ambil duit, adakah duit itu dia akan cancel atau dia akan padam pahalanya atau tidak? Berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, alhamdulillah tidak. Mazhab Ahmad bin Hanbal tak. Ni ujrah kamu punya, tak dapat apa-apa dekat hari akhirat. Ni berdasarkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Syafi'i tak. Dia kata insya-Allah dia masih dikira sedekah jariyah. Macam tu. Dia masih dikira sedekah jariyah. Lagi satu, di sini tengok dia kata Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz. Ni susunan dia. Kalau laqab terjumpa dengan Abu ialah an-nisbah atau al-kunyah, kita panggil dia al-kunyah dengan nama. So mana kita akan mendahulukan? Yang mana satu? Kena mendahulukan laqab dulu, baru ke kunyah, dan kita sambung ke nama. Macam yang di sini. Izzuddin itu adalah laqab, bukan nama dia ni. Ni laqab. Dan yang seterusnya Abu Muhammad, ni kunyah. Sebab orang Arab dia tak suka panggil orang dengan nama. Orang Arab dia suka kalau panggil dia dengan Abu. Dan yang seterusnya, seterus pada Abu itu anak sulung dia. Dia akan jadi Abu Muhammad. Macam tu. Okay? Ni yang kedua, sambung ke nama sendiri. Yang ayah dia atau ibu dia namakan dia. Tetapi di sini kita boleh putuskan Abdul Aziz ni nama ayah yang dia bagi. Sebab dan juga dalam orang Arab dia akan namakan seorang dua nama. Satu nama bagi ayah, satu nama bagi ibu. Macam Sayyidina Ali, yang namakan dia Ali Abu Talib, tetapi ibu dia panggil dia apa? Haidar atau Haidarah. Masa yang Sayyidina Ali bin Abi Talib dia berada di dalam perang, dia kata ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Macam tu. Dia macam berbangga boleh kata. So kadang-kadang Ali, kadang-kadang Haidarah. So mana dua nama mereka akan bagi kepada, macam Rasulullah
Rasulullah dia atuk Rasulullah ialah Abdul Muttalib, dia namakan dia apa? Nama dia Muhammad. Tapi ibu Rasulullah dia namakan dia Ahmad. Sebab ibu Rasulullah dia yang dengar Sammihi Ahmad. Sammihi Ahmad, Sammihi Ahmad. Dia yang dengar. So dia namakan dia Ahmad, berikut ilham atau wahyu yang dia turun di atas dia. Okay? So dia namakan dia Ahmad. Dan ni nama Ahmad yang berada di dalam Taurat dan Injil. Okay? Tetapi terakhir sekali yang di sini tapi masa yang dia datang sudah bagi tahu kepada Abdul Muttalib atau Rasulullah, dia panggil dia Muhammad. Okay? Wallahu a'lam. So kita sambung yang seterusnya. Qala kitabus sawmi wa fihi 10 fusulin. الفصل الأول في وجوبه. قال الله تعالى وعز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معناه لعلكم تتقون النار بصومه، فإن صومه سبب لغفران الذنوب الموجبة للنار. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على 5: على أن تعبد الله وتكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Okey, ni fasal yang pertama, dia berkait dengan hukum puasa Ramadan. Dia kata wajib. Daripada tajuknya, daripada atas dia kata wujubihi. Hukum dia adalah wajib. Okey, adakah ada beza di antara wajib dan fardu? Berdasarkan mazhab Imam Syafi'i tak ada beza. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia ada membezakan di antara dua istilah ini. Dia anggapkan wajib itu lagi kurang, dia kurang singgit bagi fardu. Contohnya, mereka panggil solat Isya adalah fardu, solat witir adalah wajib. Macam tu. So kalau kita tanya mereka berapa waktu, dia kata 6 waktu. Okay, 6 waktu. So mereka anggapkan yang salatul witr itu wajib, bukan sunnah. Maksudnya Syafi'i sunnah muakkadah, bagi mereka tak wajib. Okay. Dan dia bawa ayat tu ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Perkataan kutiba maknanya sudah putuskan. Sudah putuskan bagi ummah yang sebelum kita dan ummah Rasulullah adalah wajib. Dia kata makna kalau dekat hujung sekali, hujung ayat itu la'allakum tattaqun. Apa makna tattaqun dekat situ? Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam dia mentafsirkan dia kata tattaquna an-nar bi sawmihi. Sebab takwa itu kalau sudut bahasa maksudnya wiqayah, penhalang atau partition di antara kita dan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita buat wiqayah. So la'allakum tattaqun maksudnya kita akan memakai atau anggapkan puasa ini adalah satu penhalang di antara kita dan neraka. Ini kefahaman yang pertama, atau boleh kata maksud yang pertama daripada maqasidus shaum. Maksud dia kita nak menjauhi daripada neraka, kita nak jaga diri, melindungi diri daripada neraka. Melalui apa? Melalui puasa. Ada ingat hadis yang dua malaikat Al-Fattan yang dia akan beri fitnah kepada orang yang dekat kuburan. Dia akan datang kepada dia melalui kepala dia. Tak boleh masuk. Siapa yang akan jaga dia? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Walaupun hadis daif. Hadis dia adalah hadis daif. Dia datang daripada sebelah kanan. Dia nak masuk kepada kuburan dia tak boleh. Siapa yang lawan ni solat. Sebelah kiri zakat. Dari bawah puasa. So tak ada jalan. Mereka akan datang daripada atas. So maknanya puasa ni sebenarnya dia akan jaga. Dia jaga kita daripada semua benda-benda yang bahaya. Wa fi sahihain, dan dia bawa satu hadis yang sahih daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah bersabda buniyal islamu ala khams. Ni berkait dengan rukun-rukun Islam. Tetapi dia bawa riwayat
an ta'budallaha wa takfura bima dunihi. Kalau riwayat yang lain, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tapi Imam Ibn Azhar Salam dia nak menunjuk kepada kita, sebelum kita nak fokus di atas puasa, di atas mana ibadah yang lain, kena membawa atau menghadiri niat ialah ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada tauhid dekat situ. Kalau tak ada tauhid, tidak ada manfaat daripada puasa, tidak ada manfaat daripada zakat. Semua itu tak ada. So syahadati alla ilaha, apa makna la ilaha illallah? Tauhid. Tauhid dia sangat penting. Walaupun ada beberapa ulama Islam yang dia kata selalu tauhid sampai kita bosan. Bukan yang sebab kelebihan tauhid dia sangat penting lah. Kelebihan dia sangat berkesan kepada ibadah kita yang lain. Okey. Dan dia sambung iqamis salat, ita'iz zakat. Kita tak mahu nak berhenti dengan setiap perkataan, walaupun di sini atau perkataan yang penting macam wa iqamis salah. Iqam daripada qama, berdiri. So maknanya salat itu macam dia tak ada lagi, tak ada langsung. Kita yang kena mendirikan dia. Kena tahu waktu masuk, kena wudu, kena bawa khusyuk, kena masuk salat dengan ilmu, kena tahu berapa rakaat. Kalau berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, kalau kita berada dekat rakaat yang kedua, kena rukuk dengan niat ialah ni rukuk bagi rakaat yang kedua. Kalau rakaat yang ketiga, rukuk bagi rakaat yang ketiga. Kalau kita rukuk sahaja 4 kali, maknanya kita tak dapat rukun niat. Ya, so di sini iqamis salat, dia akan mendirikan dia. Macam dia tak ada langsung. Okay. Yang kedua, wa ita. Oh subhanallah, banyak kali kita dengar perkataan ita. Apa makna ita? Memberi kan? Kalau kita tulis memberi di dalam kamus atau di dalam Google Translate, dia akan keluar yu'ti. Dia akan bagi terjemahan dia yu'ti. So adakah ada beza di antara ita dan i'ta? Ada. Kena belajar balaghah. Dia akan membezakan, atau QBT, siapa yang dia belajar QBT, dia akan membezakan di antara i'ta dan ita. I'ta dia bagi secara yang macam tak suka. Tapi ita dia memberi secara yang dia suka, dia mahu. Itu kenapa di sini dia kata wa ita. Dia bagi dia dan hati dia suka dengan sedap hati. Ita zakah. Sebab beza. Itulah ni tafsir hadis Rasulullah SAW bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham dia lebih baik atau lebih laju bagi 100,000 dirham. Oh subhanallah. Kenapa? Sebab masa yang orang fakir datang, dia minta 1 dirham. Dia kata bagi dia, okey tak apa, datang esok saya akan bagi 1,000. Mana yang lebih baik? Kalau terus bagi 1 dirham atau suruh dia datang esok dan dapat 1,000, mana yang lebih baik? Kalau ikut logik, datang esok dapat 1,000. Tapi ikut agama kita atau piawaian fiqh, dia kata tak, bagi dia 1 dirham, dia lebih baik. Kenapa? Sebab kita tak tahu, mungkin esok dia tak mampu nak datang. Mungkin kita mati. Mungkin esok kita tak mahu bagi. Atau pada hari esok, okey tak apa, semua benda itu dia tak berlaku. Dia datang pada hari esok. Kita akan menghinakan dia untuk meminta lagi sekali. Ini satu perkara yang kita tak rasa. Orang fakir, masa yang dia nak minta, dia sudah fikir beberapa kali sebelum dia minta. Adakah dia akan terima? Adakah dia tolak saya? Oh macam mana? Saya rasa malu. Oh orang yang lain macam, dia akan fikir banyak, baru dia akan minta. So masa yang dia datang sekali lagi pada hari esok, dia akan minta sekali lagi. Maknanya kita menghinakan kali yang kedua. Itulah yang sabaqa dirhamun. Yang 1 dirham tu lebih baik pada 1,000 dirham. Okay? Wallahu a'lam. Nah. Okay, ni untuk fasal yang pertama. Ni al-fasl al-thani, qala fi fadailihi للصوم فوائد رفع الدرجات وتكفير الخطيئات وكسر الشهوات وتكثير الصدقات
وتوفير الطاعات وشكر عالم الخفيات والانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات. Tengok subhanallah cara Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam, cara dia akan beritahu yang am punya secara yang mujmal, diberitahu dekat kita 1 2 3. Kalau di sini berapa fawaid yang dia sebutkan? Ya, 7. Baik, masya-Allah. Abang dia tak tahu bahasa Arab, dia dah kira. Orang yang tahu bahasa Arab dia tak kira lagi, dia tengah kira. Okay? Dia 7 sebenarnya. Dan juga kemudian dia akan terangkan satu persatu. 7 faedah satu persatu dia akan terangkan, dia bagi dalilnya. Kalau di dalam dalil itu ada satu perkataan yang tak jelas, dia akan syarahkan perkataan itu. Ini cara dia. So maknanya sebelum kita nak masuk dengan detailnya, kita akan fokus di atas satu-satu. Dia kata raf'ud darajat, mengangkatkan darjat seorang. Melalui apa? Melalui puasa. Ini satu. Yang kedua, dia kata takfirul khati'at, dia akan menghapuskan semua dosa-dosa dia. Yang ketiga, wa kasrus syahawat. Ni kasru dia macam mengikan hawa nafsu. Sebab masa yang kita makan, hawa nafsu kita jadi kuat. Ada sebenarnya kaitan di antara syahwatul batni dan syahwatul farj. Hawa nafsu perut dia berkait dengan hawa nafsu faraj. Dia ada kaitan. So kalau selalu kita buatkan perut kita kosong, semungkin atau sekadar kemampuan kita akan buatkan dia lapar. Nanti kita lagi kuat, tak lupa. Dalam masa yang sama tak fikir dengan semua syahwat. Okay? Hawa nafsu tu dia tak sampai, tak datang kepada kita. Dia berkait. Tetapi kalau dah dia dah penuh, dia akan turun ke bawah. Dia beri kesan. Dekat kan? Dia dekat-dekat, dia beri kesan. So di sini dia kata wa kasru asyahawat. So masa yang dia puasa, dia akan pecah. Dia akan pecah semua hawa nafsu. Qala wa takthirus sadaqat, membanyakkan sedekah. Kenapa? Sebab kita akan rasa keadaan orang yang fakir dan miskin. Macam mana 1 hari 2 hari tak dapat makanan. Okay? Muka dia tertukar, badan dia dah beza dah. Okay? Wallahu a'lam. Qala wa tawfirut ta'at, dia akan menampakkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab badan kita dah selesa dah. Tak tahu kenapa orang manusia dia rasa macam dia kalau dia puasa maknanya badan dia lemah. Tak boleh gerak, tak ada tenaga. Tapi biasanya kalau kita nak tengok pada hal Rasulullah atau keadaan Rasulullah, semua jihad Rasulullah pada bulan Ramadan. Perang Badar, perang Uhud, semua bulan Ramadan. Dan masa yang Rasulullah pergi dekat Ghazwatul Badr, Ghazwatul Tabuk, perang Tabuk yang jauh sangat sampai sana. Okay, 1000 km pada bulan Ramadan. Okay. So banyak ibadah yang kenapa? Sebab kalau badan kita dah bermuamalat atau bercampur dengan puasa ni, dia akan berbiasa dengan benda yang lain, ibadah yang lain. Okay, wallahu a'lam. Okay, ini wa tawfirut ta'at. Qala wa syukru alimil khafiyat, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kedalam kita, al-khafiyat. Qala wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, dia akan menghalang lintasan dosa. Lintasan dosa dia tak sampai kepada kita. Okey, dah fikir kita dia pergi dengan satu alam atau satu cara yang lain. Okey, wallahu a'lam. Okey, sekarang kita akan pergi dengan syarahan al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam. Qala fa amma raf'ud darajati فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ولقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له باب الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية إن في الجنة بابا يدعى الريان يدعى به الصائمون من كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. وقال عليه السلام إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا. Okay. Sampai sini ni Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam dia ada bawa beberapa hadis Rasulullah yang dia menjelaskan raf'ud darajat, macam mana Allah SWT mengangkatkan darjat orang yang berpuasa. Hadis yang pertama dia kata kalau dah ada atau dah masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka semua pintu-pintu syurga. Kalau pintu syurga dah buka, maknanya mesti ada orang yang akan masuk. Tak boleh buka tanpa masuk. Ni sama dengan satu hadis ialah Rasulullah bersabda man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang dia membina satu masjid dekat dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan membina satu rumah bagi dia dekat syurga. Apa yang ulama kita mereka faham? Dia kata kalau Allah membina satu rumah, maknanya mesti ada orang akan duduk dekat sana. Orang tu yang dia sudah membina mesti akan masuk. Maknanya boleh kata siapa yang dia membina masjid kerana Allah, mana dia dah jadi al-mubasysyaruna bil jannah. Dia akan mesti masuk syurga. Tak boleh tinggalkan rumah itu kosong. Kan? Ni dia. Maknanya kalau Allah SWT dah buka dia, maknanya mesti ada orang dia akan masuk daripada situ. Okay? Qala wa ghulliqat abwabun nar. Semua pintu-pintu neraka dia akan tutup. Maknanya tidak ada azab yang akan turun di atas mereka. Yang ketiga, qala wa suffidatis syayatin. Tengok di sini Rasulullah dia pakai perkataan suffidat. Suffidat ini maksudnya sudah kaitkan mereka. So adakah mereka tak mampu nak gerak langsung? Tak, mereka masih boleh gerak, tetapi gerakan mereka dia macam lemah atau tak laju atau tak kuat. So itulah sampai walaupun kita berada dekat bulan Ramadan, tapi masih ada waswas yang datang kepada kita, masih ada gangguan daripada syaitan dia datang kepada kita. Kenapa? Sebab dia suffidat sahaja. Okay? Nah, hadis yang seterusnya dia kata hikayatan an rabbih. Maksudnya hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam. Semua amal-amalan kita dia Allah Subhanahu wa taala akan terus membalas kepada kita kecuali puasa itu. Kenapa? Sebab Allah nak simpan untuk diri dia. Nanti Allah akan membalas pada hari akhirat. Apa yang kita faham? Fa innahu li. Ni saya punya. Apa yang kita faham? Kita akan faham akal kita, kefahaman kita atau kesedaran kita tak boleh anggapkan berapa kebesaran balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh anggap. Kalau Allah beritahu dekat kita, dia masih kecil. Itulah Allah simpan. Tak bagi tahu kita berapa kebesaran. Wallahu a'lam. Dia sangat besar. Sampai akal kita, akal orang manusia, dia tak mampu nak imagine, tak mampu nak anggapkan berapa kebesaran dia. Wallahu a'lam. Was-siyamu junnah. Apa ni makna junnah? Dia macam satu perlindungan. Dia akan melindungi seorang yang dia masuk ke dalam puasa tu. Dia kata fa idza kana yawm sawmihi. Ani Allah bagi tahu dekat kita kalau kita berada di dalam keadaan puasa, fala yarfuth. Jangan cakap benda-benda yang tak elok atau benda-benda yang berkait dengan perempuan. Dia panjang, gemuk,
badan dia macam ni atau muka dia macam tu. Semua benda itu dia akan kurangkan pahala puasa ni bagi orang yang dia yang bercakap. Kalau dia dah dah kahwin, lebih baik kalau dia tak mendatang isteri pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Nanti kita akan baca masalah tu insya-Allah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis saim. Bau yang dia akan keluar daripada mulut itu, Allah Subhanahu wa taala suka dia lebih pada al-misk. Mana ada wangi-wangian yang sangat sangat baik atau sangat sedap, Allah Subhanahu wa taala suka bau mulut kita. Itulah berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, kita anggapkan sesiapa yang dia pakai siwak atau purus gigi selepas waktu zawal, dia adalah makruh. Kenapa? Berdasarkan hadis yang berada dekat sini. Tapi mazhab yang lain dia tak anggapkan dia makruh. Kenapa? Mereka kata bau ni sebab kenapa ada khilaf dekat sini. Satu mazhab dia kata makruh, satu mazhab dia kata tidak. Sebab khilaf mereka adalah asal bau itu datang dari mana. Berdasarkan mazhab Imam Syafi'i atau pandangan Imam Syafi'i, bau itu datang daripada gigi. Tapi mazhab yang lain mereka kata tidak. Bau itu daripada perut. Dia keluar daripada perut. Walaupun kita berus gigi, tapi bau masih ada. Itu kenapa mereka benarkan. Tapi Imam Syafi'i dia kata tak. Masa yang kita pakai berus gigi, nanti bau itu dia hilang. So kita tak mahu potong satu perkara yang Allah suka. Walaupun kalau kita mendekatkan orang yang lain, dia ada bau kan? Kita kan? Tapi orang makhluk dia lain pada al-khaliq. Naam. Qala wa anhu di sini dia kata walis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa dia akan rasa gembira dua kali. Kali pertama masa yang dia buka puasa, kan? Masa yang kita dengar azan, alhamdulillah, kita terus makan. Apabila kita rasa makan itu atau minuman itu, kita rasa, kan? Ni satu gembira. Gembira yang kedua pada hari akhirat, masa yang kita jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amal-amalan kita Allah Subhanahu wa taala akan bertambah-tambah, tetapi ikutlah berapa tambah. Kalau pada bulan Ramadan, dia lebih banyak. Okey? Sebab berkat itu atau tambahan itu dia akan datang kepada kita melalui banyak cara. Cara yang pertama melalui tempat yang kita berada dekat sana. Macam Mekah, Madinah, Al-Masjidul Aqsa, masjid, mana-mana masjid. Okey? Ni melalui tempat berkat atau mudha'afatul a'mal, amal-amalan kita atau pahala amal-amalan kita akan bertambah-tambah melalui tempat yang kita berada. Satu. Ataupun melalui zaman, macam zaman Ramadan atau hari Jumaat atau hari Arafah. Okey, melalui zaman. Yang ketiga melalui gaya atau cara duduk. Kalau kita duduk macam halakah, kita akan dapat pahala yang lebih tinggi atau berkat yang akan sampai dekat kita. Tetapi kalau kita duduk yang pecah-pecah atau kita duduk macam ikut mana-mana cara yang selain pada halakah, dia kurang. Okay? Nah, so ini melalui zaman dia. Zaman dia Allah SWT akan tahu. Okay, lagi satu cara yang penting sebenarnya melalui ikhlas dia. So ikhlas ini sangat penting. Kalau kita boleh tengok, kalau kita boleh gabung di antara zaman, makan, cara, tempat, semua itu kita boleh gabung semua dalam masa yang sama. Mana ni amal-amalan dia sangat tinggi. Macam ada ikhlas pada bulan Ramadan, hari Jumaat, di dalam masjid salat berjemaah. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Macam mana kalau satu dia lari, macam ikhlas tak ada. Kurang. Mungkin hilang. Tak tahu. Ikutlah berapa kebahayaan riak itu atau syirik itu. Kalau macam tempat tak ada, dia salat jemaah tapi dekat rumah, kurang. Okey. Mana yang kita tambah, Allah akan bertambah-tambah. Yang ketiga, qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Okey, pintu syurga berapa? 8, walaupun hadis dia dhaif. Hadis dia dhaif, tapi
Walaupun taib kita boleh amalkan, mengerjakan dia. Dia kata babur rayyan, nama dia Ar-Rayyan, dia akan masuk orang puasa daripada dia sahaja. Naam. Hadis yang terakhir yang kita baca dia tadi, qala inna as-sa'ima tusalli alaihi al-malaikatu idza ukila 'indahu hatta yafraghu. Allah, jamil jiddan. Apa makna perkataan tusalli? Apa makna perkataan tusalli? Yalla ya masyayikh. Ad-du'a. Istighfar. Okay? Semua makna itu ada di dalam bahasa Arab. Sebab perkataan solat di dalam bahasa Arab, dia mempunyai banyak makna. Satu makna doa. Satu makna istighfar. Satu makna berkat. Ini yang saya tahu. 3 makna. Kalau kita nak pergi dengan makna istilahi, dia akan jadi solat kita yang biasa, rukuk dan sujud. Okay? So di sini inna as-saima tusalli alaihi, maknanya malaikat dia akan doa dengan rahmat. Mereka meminta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala akan turun di atas kita. Allahumma ighfir lahum, Allahumma rahmat. Itu doa malaikat. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Dan bagi orang yang dia i'tikaf dekat masjid, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu doa malaikat. Sahaja dua ni saja. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Maghfirat dan rahmat. Dan kedua benda ini sangat penting bagi kita. Kalau Allah beri rahmat di atas kita, maknanya kita akan dapat mudahan di dalam hidup kita. Kita rasa rahmat di dalam hati, merahmati orang yang lain, dapat rahmat daripada mereka. Semua ahli masyarakat mereka dah damai, mereka suka each other, macam tu. Okay? Nah, itu kelebihan solat malaikat di atas mereka. Dia kata idza ukila indahu. Sebenarnya hadis ini bukan bagi seorang berpuasa dalam bulan Ramadan dan yang selain pada puasa Ramadan. Sebab nanti ni maqasidus saum, bukan bagi untuk bulan Ramadan sahaja. Ni untuk semua puasa. So nanti macam bab yang ke-9, yang ke-10, Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam dia akan mula terangkan bagi kita bukan yang berkait dengan Ramadan, dengan hari dan cara puasa yang lain. So maknanya masa yang kita dapat seorang yang dia makan depan kita. Biasanya orang yang jahil dia akan kata, jangan-jangan ni dia dah puasa, jangan-jangan. Salah tu. Kena makan depan dia lah. Kenapa? So dia akan dapat selawat daripada malaikat. Kalau mereka berhenti tak ada selawat. Kan? So cara mereka atau kefahaman mereka salah sebenarnya. Kalau dia makan, makanlah depan dia. Okay? Wallahu a'lam. Nah. قال أما تفتيح أبواب الجنة فعبارة عن تكثير الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنان، وتغليق أبواب النار عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق الأبواب النيران، وتصفيد الشياطين عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين لأنهم لا يطمعون في إجابتهم إلى المعاصي، وقوله عز وجل وكل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إضافة إليه إضافة تشريف لأنه لا يدخله رياء لخفائه، ولأن الجوع والعطش لا يتقرب بهما إلى أحد من ملوك الأرض ولا التقرب إلى الأصنام. جميل. Ini penting sebenarnya. Dia kata puasa ini dia kata wa ana fa innahu li. Perkataan li ni saya punya, ni dalam bahasa Arab kita panggil dia idafah, bersandarkan dia kepada diri. So maknanya ni idafah tu adakah idafah haqiqiyah atau idafah majaziyah? Di dalam hadis ini dia Imam Al-Izz bin Abdul Salam dia kata idafatu tashrif majaziyah. Di sini kita akan masuk sikit dengan akidah Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam. Sebenarnya Imam Al-Izz bin Abdul Salam akidah dia aqidatul asy'ariyah. Okay, aqidatul asy'ariyah. So di sini dia akan buat takwil. Dia akan buat takwil kepada fa innahu li daripada idafah haqiqiyah kepada idafah majaziyah. Ini cara orang al-asy'ariyah masa yang mereka atau masa yang mereka nak tanzihullah subhanahu wa ta'ala, mereka akan lari daripada hakikah ke majaz. Kenapa? Sebab mereka fikir atau mereka rasa
kalau nak ikut hakikah punya, kita macam menghinakan Allah Subhanahu Wa Taala atau merendahkan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, so mereka akan lari ke takwil. Wallahu a'lam. Nah. Qala li'annahu la yadkhuluhu riya'un li khafa'i. Allahu akbar. Jamil jiddan. Dia kata puasa ini tak boleh masuk syirik kepada dia langsung. Maksudnya, kalau kita puasa satu hari dan kita bagi tahu semua orang yang lain, oh saya puasa hari ini, saya puasa hari ini, adakah benda tu syirik atau riya atau kurangkan pahala puasa dia? Tak ada langsung. Dia kata as-siyamu la yadkhuluhu riya'un abada. Riya tak boleh masuk dengan puasa langsung. Kenapa? Sebab tak ada syirik di dalam puasa. Dia ada hakikat atau tibu saja. Sebab tak ada orang yang dia akan berusaha dengan puasa, okey, macam sacrifice, berkorban dengan puasa. Sebab puasa ni susah kan, tinggalkan makanan, minuman. So terakhir sekali dia mahu untuk orang manusia. Tak, bukan maksudnya macam tu. Laisa fis siyami syirkun atau laisa fis siyami riya. Tidak ada riya di dalam keadaan puasa. Tak ada. Okay? Dia ada tibu saja. Dia akan pergi dengan dosa besar, tapi syirik tak ada. Okay? Nah, itu yang dia kata la yutaqarrabu bihima ila ahadun min mulukil ard. Okay? Mana walaupun satu orang satu raja dia bayar kepada kita macam 1,000, 2,000, 3,000, adakah dia cukup untuk puasa 8 jam, 9 jam? Tak cukup. Kita rasa macam tak sampai. Itu dia. Setiap hari saya dan isteri kita bergaduh. Kenapa? Saya bagi anak saya, kalau dia puasa satu hari, dia masih kecil, dia umur dia 9 tahun. Saya bagi, setiap hari saya bagi RM5. Kalau solat tarawih lagi RM5. So maknanya sehari RM10. Okay? Isteri saya dia kata, kenapa? Ni merosakkan niat dia. Dia kena kerana. Saya kata ni dia belum faham lagi apa makna kerana Allah. Dia tahu Allah ikhlas dan zakat, tapi macam mana dia nak mengerjakan, menamal, dia tak tahu. Dan saya sudah kurangkan dia. Kalau tahun lepas, bulan Ramadan tahun lepas, saya bagi dia setiap hari 10. Sebab hari itu umur dia 8. Baru keluar daripada 7 yang umur tamyiz, baru jadi mumayyiz. Dia tahun yang pertama selepas tamyiz, okey, saya bagi dia banyak. Ni tahun lepas 10, tahun ini 5, tahun depan tak ada. Puasa kerana Allah. Sebab dia jadi balik, wallahu a'lam. Okey. Macam ni. So di sini tak ada. Walaupun kita bayar RM5, RM10, RM100 contohnya, walaupun kita rasa macam tak cukup. Okey, sebab usaha dia sangat kuat. Sangat tinggi. Qala wa qawluhu ana ajzi bihi wa in kana huwa al-jari ala jami' at-ta'ati ma'nahu ta'zimu jazaihi bi annahu huwa al-mutawalli li isda'ihi. وقوله الصيام جنة معناه الصوم وقاية من عذاب الله والرفث فاحش الكلام والسخب الخصام. قوله فليقل إني صائم معناه أنه يذكر نفسه بالصوم ليكشف عن المشابهة والمقابلة. Tengok, sekarang dia ambil satu perkataan dan dia terangkan. Tadi dia sebutkan banyak hadis kan? Hadis wa qawluhu. Okey, sekarang dia datang balik untuk perkataan yang dia macam mungkin kita tak faham apa maksud dia terangkan dia dekat sini. Okay? Dia kata ana ajzi bihi. Tengok dia pakai fi'il mudhari' ajzi. Fi'il mudhari' dalam bahasa Arab dia beri makna ad-dawamu wal istimrar. Dia tinggal dan bersambung. Kalau pakai mustaqbal, maksudnya dia kemudian akan mula. Mungkin tak mula. Okay? Dia akan jadi azam sahaja. Tapi kalau dia pakai, maksudnya di sini yani, saya fikir Al-Imam Al-Izz bin Salam dia nak bagi tahu kita kenapa Allah SWT tak sebutkan wa ana sa'ajzi bihi. Kenapa tak ada saufa atau sin? Sebab Allah tak bagi kita sekarang kan? Bukan terus kita habis satu hari kita tunggu apa yang Allah bagi. Tak. Kan? Tapi kenapa Allah SWT pakai fi'il mudhari'? Itu di sini kena berhenti sekejap dan fikir atau fokus di atas fi'il mudhari' yang berada dekat sini. Di sini Imam Al-Izz bin Salam dia mentafsirkan, dia kata al-jari ala jami'it ta'at. Mana dia akan bersambung bukan
yang pahala tu yang Allah akan membalas bukan yang membalas bagi puasa sahaja, tak, untuk semua taat yang lain. So kalau kita berjaya di dalam keadaan puasa, Allah akan membalas kepada taat yang lain. Kalau solat tarawih atau qiyamul lail, semua Allah akan al-jari, dia akan sambungkan atau menumumkan. Okey. Naam, as-siyamu junnah, kita dah ar-rafath, as-sakhab, inni sa'imun. Okey. Wa amma qawluhu la khalufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allah yawm al-qiyamati min rihil misk ففي الكلام حذف تقديره ولثواب خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Tengok, sama juga. Saya akan bagi tahu yang Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam, dia mentakwilkan ayat ini. Dia mentakwilkan wala khalufu fam as-sa'im, yani la thawabu. Dia letak perkataan thawab. Okey, wallahu a'lam, balasan atau boleh kata ganjaran. Qala wa amma al-farhatani فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة والأخرى فلجزاء الله إذا أجزاه. وقوله يدع شهوته وطعامه من أجل معناه أنه لما آثر طاعة ربه على طاعة نفسه مع قوة الشهوة وغلبة الهوى أثابه الله بأن تولى جزاءه بنفسه ومن آثر الله آثره الله فإنه ينزل العبد من نفسه حيث أنزله من نفسه ولهذا من هم بمعصية ثم تركها خوفا من الله فإن الله يقول للحفظة اكتبوها له حسنة فإنه إنما ترك شهوته من جرايا أي من أجلي. Okey, di sini ni satu kaedah yang Imam Ibn Al-Izz al-Salam, dia kata man athara ta'ata rabbih ala nafsihi ma'a quwwati syahwati wa athabahu Allah. Allah Subhanahu wa taala akan kira bagi kita semua amal-amalan kita yang tangible ataupun intangible, yang hissi atau ma'nawi. So masa yang kita macam fikir nak buat satu amal-amal yang sah, tapi kita tak buat, fikiran itu kita dapat pahala intangible punya. Dan juga kita macam azam, kita berharap nak buat, kita dapat juga. Okay? Dalam masa yang sama, kalau kita buat yang dosa punya, tak ada. Okay? Tak kira kalau dia fikir atau dia berharap atau dia mula azam, tak ada. Kalau dia mula buat, baru kira. Wallahu a'lam. Naam. Yang seterusnya, qala wa amma takhsis dukhulihimul jannata bi babir rayyan fa innahum muyyizu bidzalika al-bab litamayyuz ibadatihim wa sharafiha. Okay, Allah membuatkan satu bab yang khas bagi orang yang berpuasa. Sama juga yang orang as-sabirin. Mereka ada satu keadaan, bukan satu pintu, tak. Mereka ada satu situasi yang khas. Pada hari akhirat Allah akan panggil mereka semua. Okay? Mereka datang. Semua orang dia akan tahu ni orang as-sabir. Kenapa? Sebab hari itu masa yang dia bersabar. Dekat dunia ini kita tidak tahu. Dia marah, tapi dia tahan. Tahan bukan dekat muka dia, dekat hati dia. Wow. So pada hari akhirat Allah tunjuk, Allah keluarkan keadaan itu. Tempat semua orang manusia. Mereka akan nampak. Innama yuwaffa su'adi, dan Allah suruh mereka terus masuk ke syurga, tak ada hisab, tanpa azab. Okay? Nah. قال وأما صلاة الملائكة على الصائم إذا أكل عنده فإن تركه طعام مع حضوره بين يديه بالغ في قمعه نفسه فاستوجب لذلك صلاتهم عليه وصلاتهم عبارة عن دعائهم له بالرحمة والمغفرة. Tengok, dia kata masa yang kita makan depan seorang yang dia puasa, dia akan beri dia satu kedudukan yang lebih tinggi. Dia akan bagi dia untuk tahan lagi. Okay, saya bagi lagi satu contoh. Kalau seorang dia puasa setiap hari, tak berhenti langsung, dia berhenti hari raya dan hari adha sahaja, 2 hari setahun. Tapi yang lain dia terus berterusan, dia tak berhenti langsung. Adakah pahalanya lebih tinggi pada orang yang dia berhenti dan sambung on off? Kenapa tak ada orang jawab? Kata ya atau tidak. Itu saja. Okey, sebenarnya
ikut logik, dia akan kata kalau dia puasa setiap hari, dia lebih afdal. Tetapi Rasulullah bersabda, La sama man sama al-abad. La sama man sama al-abad. Sesiapa yang dia puasa setiap hari, tidak ada pahala. Atau tidak ada puasa. Dia macam tak puasa. Apa yang kita faham daripada la sama man sama al-abad? Maksudnya, kalau dia puasa setiap hari, nanti dia tak rasa dengan cabaran atau kesusahan puasa itu. Maksud puasa, masa yang kita makan, lepas tu tahan. Berhenti dan tahan. Makan, berhenti dan tahan. Itu lagi susah pada kalau dia berterusan. So, dia jadi biasa. Kan? Ni kawan saya hari itu, masa yang dia belajar dekat Islamic University Madinah, semua orang dia mahu pergi sana. Masa yang dia senior. Dia sebelum saya setahun, saya datang tahun yang seterusnya. Sebelum saya datang, dia sudah tinggal. Saya kata, ya Allah, saya jumpa dia dekat Syria sana. Kenapa tinggal? Ni dekat Madinah Rasulullah, kenapa tinggal? Dia kata, saya tak rasa iman, saya rasa iman saya kurang. Dia kata, macam mana orang pergi sana untuk menguatkan iman? Dia kata, masa yang kita pergi ke salat, semua kedai tutup. Shopping mall pun dia tutup, keluarkan orang pergi masjid. So saya rasa semua orang pergi masjid, maknanya macam tak rasa. Tetapi kalau kita sedang kerja atau sedang di dalam kedai, kita tutup kedai, walaupun semua orang dia dia lari untuk dunia dia, tinggalkan dunia dia, pergi untuk salat. Saya kata, saya rasa. Tapi dekat sana tak rasa. Itu dia kefahaman dia macam tu. So, itu maksudnya. Kalau dia puasa setiap hari, nanti tak rasa. Kita mahu on off sampai dia akan itulah Rasulullah bersabda, afdalus siyami siyamu Daud. Yasumu yawman wa yuftiru yawman. Yang puasa satu hari on off, dia baru dia akan rasa. Dia akan bermuamalat, bersabar, berusaha dengan berpuasa. Ni sama juga. Maksudnya kita nampak seorang dia, oh ya Allah. Masa dia minum yang sejuk punya, dia kata, oh ya Allah, kita rasa kan dia lagi susah bagi kita. Kita nak angkatkan darjat kita. Wallahu a'lam. Itu makna balighun. Ni dia kata balighun fi qam'i nafsihi. Balighun fi qam'i nafsihi. Okey, sampai sini dia dah habis daripada faedah yang pertama. Tengok, alhamdulillah, cara dia sangat cantik. Saya suka. Dia sebutkan semua hadis, kemudian dia ambil perkataan-perkataan, dia terangkan. Okey, ni saya teringat cara Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Okey, boleh cerita sikit tentang Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad? Ustazah dia tahu. Semalam saya menceritakan tentang Syekh Abdul Muhsin. Okey, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ni masa yang dia datang ke Madinah pada tahun 2007. Okey. Pada 2007 hari itu dia terangkan atau dia syarah Sunan Ibnu Majah. Kitab yang ke-6 daripada Al-Kutubus Sittah. Okey, kita habis kitab itu rasanya tahun 2010 macam tu. 2010, 3 tahun dia habis. So, pada hari itu, pada hari khatam, Syekh dia kata pada hari ini, alhamdulillah saya sudah selesai syarahan semua 6 buku yang Al-Kutubus Sittah pada hari ini. Dan saya mula pada tahun 1407. 1407. Oh, subhanallah. Saya terkejut. Wallahi. Tahun 1407 tahun lahir saya. Subhanallah. Saya lahir, Syekh dia mula dekat Masjid Nabawi. Saya budak kecil, lepas tu besar, masuk sekolah, pergi, datang ke Madinah, dia khatam kitab yang setiap hari. Datang ke Masjid Nabawi, dia ajar hadis Rasulullah. Subhanallah. Hari itu umur saya 20 tahun, 19, 20. Kata, subhanallah, 20 tahun setiap hari dia datang, dia ajar. Baru dia sempat nak habis. Dia berhenti satu hari seminggu, ialah hari Khamis sahaja. Semua hari yang lain dia datang. Dia orang buta, tak nampak. Cucu dia yang bawa dia ke mana. Macam mana dia prepare, macam mana ilmu dia, subhanallah.
halkah dia yang paling besar dekat Masjid Nabawi. Pergi tengok macam mana kebesaran halkah dia dekat Masjid Nabawi. Oh, subhanallah. Okay. Kenapa saya menceritakan Allah Rabbi? Nak kata apa? Apa dia? Cara terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Okey, tengok cara dia akan sebutkan semua hadis baru dia akan terangkan, kan? Cara Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kalau dia datang ke halaqah, dia tak mula, tak ada mukaddimah, tak ada apa-apa, dia akan diam je. Orang membaca, dia akan mula baca hadis Rasulullah dulu. Biasanya kalau syekh yang lain yang saya datang kepada halaqah mereka, dia akan baca Kitabus Salah, berhenti, kan? Syekh dia akan buat muqaddimah, terangkan Kitabus Salah dan sebagainya, hukum salat dan syurut sihah, syurut ada, baru dia akan baca hadis yang pertama daripada Kitabus Salah. Syekh nak tak buat macam tu. Syekh Abdul Muhsin dia diam je. Student itu dia biasa sebab dia hadir dekat halaqah Syekh, dia pergi halaqah yang lain, so dia baca Kitabus Salah dan dia berhenti. Membaca dia berhenti, Syekh berhenti. Dia baru faham, sambung. Dia akan mula dengan hadis Rasulullah dulu. Kalamu Rasulullah qabla kalami, sebelum cakap saya. Subhanallah. Dia mentazimkan hadis Rasulullah. Wow. Saya teringat masa saya duduk dekat halqah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, siapa yang duduk dekat sebelah saya? Lecturer yang dekat university, doktor, DR atau associate. Kita sebelah-sebelah. Student yang dekat university dan lecturer dekat, dua-dua duduk dekat sebelah-sebelah dan mereka dengar kepada syekh yang sama. Sampai sekarang saya tak lupa nama dia. Nama dia Iyadul Muhattib. Dr. Iyadul Muhattib. Dia imam dekat masjid yang luar pada Masjid Nabawi. Dia solat imam, datang ke masjid. Sebelum solat Isya, macam 5 minit, 10 minit, dia keluar. Oh, subhanallah, walaupun 1 jam. Dia datang sekejap, dia tengok tulisan, balik. Setiap hari. Subhanallah. Itu dia. Nah. Okay. So kita sambung ke faedah yang kedua. Dia kata qala wa amma takfir al-khati'at فذلك لقوله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وقوله عليه السلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه معناه إيمانا بوجوبه واحتسابا لأجله عند ربه. Dia ada sebut 2 hadis. Yang pertama, Ramadanu ila Ramadan. Sebenarnya dia di sini ada hadithun maqtu'. Bukan maqtu'. Dia macam mana dia kata? Ni ada taqti'ul hadith. Sebenarnya perkataan qata'a dalam mustalah hadis dia sangat bahaya. Kita ada munqati', maqtu', taqti'. Dia beza sebenarnya di dalam mustalah hadis. Di sini taqti'ul hadith. Dia buat taqti' di sini, dia potong daripada Ramadan apa yang sebelum dia. Rasulullah bersabda, as-salatu ila as-salah. Okay, wal jumu'atu ila al-jumu'ah. Wa ramadanu ila Ramadan. Macam tu. So daripada satu salat ke satu salat fardu. Ni di antara 2 salat pada satu hari. Kalau yang 2 salat itu dia tak mampu nak padam dosa yang melakukan di antara 2 salat, kita pergi ke satu pemadam atau satu sabun yang lebih kuat. Ialah apa? Hari Jumaat. Wal jumu'atu ila al-jumu'ah. Macam mana kita nak bagi contoh? Kalau ada satu sabun yang kita nak cuci baju, kan? Dia macam tak kuat. Kalau baju itu dia bersih sebenarnya, tapi nak bau saja, kita akan macam dauni, atau dia akan bagi wangi. Dia tak cuci sebenarnya. Okay? Ni yang as-salatu ila as-salah. Okay? Yang seterusnya, kalau ada macam keketuran di atas, kita akan pakai yang kuat, kan? Ni al-jumu'ah atau al-jumu'ah. Kalau yang kuat itu tak kerja, tak jadi, kita perlukan lagi satu yang lebih kuat. Dia kata Ramadanu ila Ramadan. Itulah ulama kita, kalau mereka dapat satu dosa yang tak boleh, tinggalkan dia. Cuba 1 kali, 2 kali, tak mampu. Okay? So dia akan kata, tunggulah sampai bulan Ramadan akan datang. Maksudnya insya-Allah selepas Ramadan akan tinggal dosa itu. Dia menunggu, mereka menunggu bila Ramadan akan sampai. So dia cuba macam mana nak tinggal. So terakhir sekali mereka berjaya.
Kalau mereka dah berazam nak tinggalkan satu dosa dan dapat Ramadan yang seterusnya dosa yang sama, dia akan sedih sangat. Kenapa? Ramadan dia tak mampu nak cuci. Mana ni apa yang dia akan cuci? Neraka. Tinggalkan neraka saja yang akan cuci badan itu. Sangat bahaya. So, kalau bagi saya, kalau letak satu perkara yang nak ubah dan dapat Ramadan yang seterusnya tak ubah, sangat sedih. Susah. Qala man sama Ramadan. Sesiapa yang dia puasa Ramadan imanan wa ihtisaban. Ini syarat dia. Rasulullah dia letak dua syarat di sini. Syarat yang pertama imanan. Dia percaya Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan bulan Ramadan dia adalah fardu untuk puasa, satu. Dan yang kedua, ihtisaban, dia berpuasa kerana Allah, dia percaya yang Allah akan membalas bagi dia dekat hari akhirat. Dua syarat ini saja, imanan wa ihtisaban. Kalau tak ada dua syarat ini, nanti dia tak dapat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah tak ampunkan dosa-dosa dia yang dia telah membuatkan dia sebelum ini. Yang kedua, ada lagi satu hadis tapi tak tahu nanti kalau mungkin dia akan sebutkan dia, tapi akan sebutkan dia dekat sini sebelum nak gabung. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira." Dia satu perkataan saja yang beza. Sama atau qama. Dua-duanya hadis sahih. Hadis yang sahih. Okey, so maknanya sama ni berkait dengan puasa, man qama dengan qiyamul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala akan kira kita sebagai seorang yang dia buat qiyamul lail walaupun 2 rakaat selepas salat isya sampai salat subuh, walaupun 2 rakaat ataupun 1 rakaat witir, sudah kira qiyamul lail. Okey, daripada salat isya tak kira, salat isya tak kira, sunnah salat isya tak kira. Okey, yang seterusnya selepas sunnah salat isya sampai waktu salat subuh, mana boleh 1 rakaat cukup, 2 rakaat cukup. Sudah kira ini mengqama. So sepanjang bulan Ramadan, kalau dia salat witir saja, sepanjang 30 rakaat, maknanya qama, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa dia yang sudah melakukan. Nah. Okey, yang seterusnya faedah yang ketiga, qala wa amma kasru syahawati fa innal ju'a wadh-dhama'a yaksirani syahwatal ma'asi. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والباءة هي النكاح والوجاء هو رد أنثي الفحل أو أنثي الفحل. نزل صلى الله عليه وسلم كسر الشهوة للصوم أو كسر الصوم للشهوة منزلة رد الأنثيين في حسم الشهوة. وقد جاء في حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مسالكه بالجوع. Okey, yang ketiga ini dia kata kasrus syahwat, dia akan pecah hawa nafsu tu. Sebab hawa nafsu itu sebenarnya dia sangat kuat. Dia kaitkan dengan perasaan kita, kaitkan dengan hati kita, kaitkan dengan lazat. Dia dah kaitkan kita, tak boleh gerak. Walaupun kita cuba nak potong, nak lari, nak pergi mana-mana, kita akan kembali sekali lagi kepada kaitan itu. Sangat kuat. Daripada dalam, daripada luar. Kita macam, okey, satu perempuan yang berada depan kita yang cantik punya. Okey, so maknanya kita ada lazat yang datang daripada jauh, daripada luar. Hati kita, nafsu kita nak tengok. Okey, ini yang kedua. Dalam masa yang sama kita mungkin ada satu tujuan, macam ikutlah. So dia banyak cara datang kepada kita. Okey, macam mana kita nak tahan, macam mana kita nak potong. Okey, di sini sama juga. Dia kata kalau dia puasa, dia akan pecah dia. Syahwat tak ada lagi. Ataupun mungkin seorang dia suka makan. Contoh, bukan seorang, ramai kebanyakan daripada orang manusia dia suka makan. Okey, so di sini macam mana dia nak pecah benda tu. Okay, nak kurangkan dia. Bukan yang kita nak buatkan makanan itu macam hakim di atas kita, atau satu perkara yang dia akan mempunyai authority di atas kita sampai dia boleh kontrol. Kalau seorang dia tak makan, dia akan marah.
Dan sekarang kalau dekat hidup kita sekarang, kalau seorang dia marah, dia kata, oh maafkan saya, sebenarnya saya lapar. Mana ini tak, kalau bagi saya dia macam tak ada kaitan. Tak ada kaitan sebab akhlak satu perkara, lapar satu perkara yang lain. Ni satu benda yang berkait dengan dengan akhlak yang khuluq, yang ma'nawi punya, ni yang hissi punya. Kenapa dia kaitkan? Kalau bagi saya nampak macam tak ada kaitan. Tapi mereka kaitkan di antara marah dan lapar. Okay? Walaupun ada beberapa studi yang mereka kata ada kaitan. Okay? Tetapi kalau secara sini yang kita belajar daripada hadis Rasulullah, sebenarnya tak ada kaitan. Okay? Nah, wallahu a'lam. Okay, qala inna syaitana yajri min ibni Adam. Ini khilaf di antara Syekh Umar. Kalau ada rehat, saya tak perasan. 10:30. Oh, lagi 2 minit. Okey, kita terangkan yang terakhir. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sebab orang yang bercakap dia tak rasa dengan masa. Orang yang dia dengar kesian. Dia kena tengok fokus apa yang dia cakap. Okey. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan dia akan berlari. Yajri, berlari min ibni Adam, di dalam orang anak Adam, majrad dam, dengan bukan nerve kita panggil dia, yang darah dia pergi dekat dalam dia, vessel, yang darah dia lari, dia akan masuk dekat situ syaitan itu. Ini khilaf di antara ulama kita, adakah ni ma'nawi atau hissi. Okay, wallahu alam. Yang kita boleh yang az-zahir, yang lagi kuat, boleh kata yang hissi punya, bukan yang ma'nawi. So dia betul-betul dia akan masuk. Okay, walaupun ada beberapa ulama kita, bukan sikit tapi banyak, yang mereka kata tak, ini secara ma'nawi sahaja, ialah waswas. Tapi wallahu a'lam, yang ar-rajih atau yang lebih kuat, dia akan kacau, dia boleh masuk. Dalilnya innal ladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Yatakhabbathu asy-syaitan, maknanya syaitan dia masuk ke dalam dia sampai dia akan bergerak tanpa kontrol. Minal mas, mas maknanya dia sentuh dia. Okay, so dia akan beri kesan, dia akan masuk ke dalam badan dia. Dan ada lagi satu hadis, ialah sebab ni kenapa Rasulullah sebutkan inna syaitana. Sebab hari itu Rasulullah dia keluar daripada i'tikaf pada bulan Ramadan, dia nak hantar isteri dia Sayyidatuna Safiyah. Tengah jalan, sebab Rasulullah dia nak hantar dia mana yang dekat kepada rumah dia, macam jalan yang tepi masjid. Sampai sana Rasulullah berhenti, dia sambung, Rasulullah balik. Okay, sebab tak ada orang yang lain, dan Sayyidatuna Safiyah ni orang daripada orang Yahudi. So dia tak ada keluarga, tak ada orang dia nak jaga, Rasulullah dia hantar dia. Tapi pelik, sebab biasanya Rasulullah kalau dia masuk i'tikaf, Rasulullah tak keluar. Tapi pada situasi itu Rasulullah dia keluar. Masa yang Rasulullah dia hantar dia, ada 2 orang daripada Al-Ansar, mereka lalu. Okay, masa yang mereka lalu, mereka tengok dan mereka laju. Rasulullah dia panggil mereka, ala rislikuma, jangan segera. Innama hiya Safiyah, ini adalah Safiyah, isteri saya. Apa yang 2 orang sahabat tu, orang Al-Ansar, dia kata, subhanallah ya Rasulullah. Subhanallah itu bukan maksud kita. Maksudnya bukan yang kita bersyak dengan Rasulullah, kenapa Rasulullah dia keluar daripada i'tikaf berjalan dengan satu perempuan. Bukan maksud kita macam tu. Tapi kita laju macam kita tak nak bagi Rasulullah rasa malu atau rasa tak, itu macam tabiat mereka, dia segera. Dia kata, Rasulullah menjawab bagi mereka, dia kata inna syaitana, saya tak mahu syaitan dia akan letak satu syubhah di dalam hati mereka. Kenapa Rasulullah? Wallahu a'lam. Okay. So sampai sini yang ketiga, dan kita insya-Allah selepas rehat akan sambung daripada yang keempat باذنillah. Subhanallah walhamdulillah, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها.